Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Sebentar ya, sedang berusaha ada technical error sebentar. Allah Akbar. Boleh dengar suara saya InsyaAllah Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak dan juga tak lupa kepada sahabat saya Cikgu Kalimi yang sudi bersama dengan kita, penceramah sains kita yang dapat meluangkan masa pada malam ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama dengan majlis kita pada malam ini. Ianya tidak formal, yang ringkas tetapi bermakna untuk anak-anak kita dan juga ibu bapa sudah agar dapat memberi inspirasi dan juga sokongan bermakna buat semua insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan anak-anak dan juga ibu bapa dalam majlis baca Yasin dan juga tazkirah ringkas. Tazkirah ringkas amal perdana siri yang kedua. Alhamdulillah, ketika siri yang pertama hari itu ramai yang kata tak berpeluang untuk menyertai bersama majlis baca Yasin tersebut. Jadi kita anjurkan untuk kali kedua apabila anak-anak telah sudah menyelesaikan PKSK yang bermula pada 21 hari bulan hinggalah 29 hari bulan esok insya-Allah. Kemudian diikuti pula panggilan kedua untuk UKKM yang akan bermula pada awal bulan 2 nanti pada minggu depan hinggalah tak silap saya mungkin dalam seminggu ataupun 2 minggu ianya akan mengambil masa. Jadi alhamdulillah kita dapat juga pada malam ini diizinkan oleh Allah SWT untuk kita sama-sama secara Google Meet untuk bacaan Yasin perdana secara amal untuk kita memberi sokongan, dokongan dan dorongan dan juga motivasi dan tak lupa inspirasi kepada anak-anak. Jadi alhamdulillah ada rezeki pada anak-anak kita yang dapat panggilan kedua. Dia bukan maksudnya panggilan tu kita ni layak ke tidak layak ke, bukan. Maksudnya mereka menyelesaikan fasa pertama. Fasa pertama UKKM, kemudian diikuti dengan fasa kedua. Begitu maksudnya. Jadi kepada anak-anak tahniah diucapkan kepada mereka yang baru saja. Ada ibu bapa terkejut petang tadi. Suara cikgu pelan, volume saya dah kuat dah. Tu dia. Cikgu harap suara cikgu jelas supaya kita dapat bersama-sama dalam baca Yasin pada malam ini. Kepada Cikgu Kalimi dan juga ibu bapa yang ingin membaca secara live bersama saya galakkan. Jadi kepada rasanya kalau ada gangguan bunyi ataupun ada bunyi-bunyi lain yang mengganggu, jadi kita bolehlah tutup mic tu, kemudian kita tengok keadaan, okey kita sambung balik, boleh buka sebab kita pun takut nanti gangguan sehingga kan bingit telinga kita mendengar. Jadi kepada mereka yang selesa untuk membaca bersama saya, ayolah kita bersama-sama membacakan surah Yasin
semoga pada ini sebahagian daripada usaha kita, salah satu usaha kita. Setelah ibu bapa dan anak-anak bertungkus lumus, bersungguh-sungguh dan tak lupa kepada barisan penceramah yang sudi bersama dengan saya dalam program amal yang begitu bermakna, dan saya lihat dalam perbincangan kedua ibu bapa kita dalam grup WhatsApp dan juga Telegram, saling bantu-membantu, saling memberi sokongan. Yang ini yang buatkan saya agak terharu, kerana ibu bapa masing-masing terus memberikan sokongan kepada peserta UKKM dan PKSK, khususnya yang baru saja menerima panggilan untuk fasa kedua. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada semua ibu bapa yang begitu tenang untuk memberi sokongan kepada anak-anak kita dan juga anak-anak rakan-rakan kita yang akan dan telah menduduki PKSK dan UKKM. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati segala usaha kita. Sebab kita tak tahu yang mana di banyak-banyak usaha kita yang kita telah lakukan untuk anak-anak kita tak tahu yang mana satu yang menjadi asbab anak-anak kita ini berjaya ditempatkan di MRSM dan juga sekolah berasrama penuh. Kita tak tahu. Jadi itu sebab dalam ramai-ramai kita, itu sebab kita ni digalakkan membuat majlis-majlis begini agar kita dapat berdoa bersama-sama. Kita mengaminkan doa, kita membaca, sebab Yasin ini merupakan hati Al-Quran. Kita baca hati ini, kita mudah-mudahan Allah akan mendengar. Allah mendengar. Tetapi kita nak Allah angkat doa kita supaya anak-anak kita ini terpilih. Dalam ratusan ribu yang memohon, kita mengharapkan anak kita salah seorang yang terpilih untuk berada di asrama penuh dan juga MRSM. Ini dia. Dan juga sekolah-sekolah yang tuan-tuan dan puan mohon. Kita doakan. Sebab inilah kita, hati anak-anak kita ni kita tak tahu yang mana satu yang doanya diangkat. Mereka doa ni, kita doa kami. Kita doa kami. Maksudnya kita semua. Dan kita doakan kepada semua yang berusaha bersungguh-sungguh sehingga kan kita tak nafikan bahawa usaha kita ini satu tahap ada ibu bapa keletihan, kepenatan, pelbagai pengorbanan yang telah dilakukan termasuk wang ringgit. Ini yang sebenarnya yang kita nak bawakan bersama dengan ibu bapa dan anak-anak supaya anak-anak ni nampak bagaimana usaha mak ayah kita ni. Lagi satu perjalanan minggu ini yang mana 1 hari bulan 2 ada kalangan mereka yang duduk di Shah Alam perlu menduduki peperiksaan UKKM di Muar Johor. Ada yang berada di Grid Perak. Ada yang kena pergi ke Gemencih. Jadi perjalanan itu jauh. Jauh. Dan keadaan sekarang PKP pastinya akan mencabarlah, sebab dalam perjalanan kita itu adanya roadblock dan sebagainya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Ini kita nak minta kepada Allah mudahkan. Pergi selamat, balik pun selamat dan tidak diganggulah dengan masalah-masalah teknikal semasa anak-anak kita menduduki PKSK dan juga UKKM. Kita mohon pada Allah SWT dipermudahkan segala urusan kita. Itu kita sama-sama pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan niatkan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh niatkan masing-masing dan kita juga sama-sama untuk mendoakan negara kita selamat. Hari ini saja keberjangkitan jangkitan COVID-19 mencecah 4,094 orang hari ini 28 bulan 1. Begitu berat ujian kepada mereka yang berdepan dengan situasi itu. Walaupun saya sekarang ini dalam tempoh kuarantin ni pun saya rasa macam ya Allah Tuanku, dunia ni rasa kecil je. Bagaimana orang yang berdepan dengan penyakit wabak tersebut. Saya dikuarantinkan selama 14 hari. Saya rasa macam ya Allah Tuanku, rasa macam ujian tu besar. Ini kan pula mereka yang sedang berdepan dengan COVID-19 dan juga frontliner kita di luar sana yang tak berhenti bertugas demi negara, demi rakyat. Jadi kita doakan supaya anak-anak frontliner kita diberikan kekuatan agar mereka ini dapat terus berjuang untuk memastikan COVID-19 ini terhapus daripada Malaysia, khususnya amnya di seluruh dunia.
Kita doakan untuk mereka semua. Kita doakan kepada semua ibu bapa agar diluaskan rezeki, tidak terkesan akibat COVID-19 ini. Akibat daripada itu, ramai ibu bapa kita tak nafikan ada yang tak mampu nak berdepan dengan situasi kewangan yang sangat meruncing akibat terkesan dengan COVID-19. Ada yang diberhentikan kerja dan sebagainya. Kita doalah semoga dimudahkan Allah. Dimudahkan Allah supaya rezeki itu mencurah-curah dan juga diluaskan serta melimpah ruah. Kita doakan bersama pada malam ini, kita niatkan, tekadkan hati kita. InsyaAllah esok saya akan bermula untuk bersama-sama menunaikan solat hajat. Mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk saya mendoakan anak-anak supaya dimudahkan dapat menjawab dengan baik, berjaya ke MRSN dan juga sekolah berasrama penuh. InsyaAllah bukan saya saja, saya minta pada anak-anak dan ibu bapa teruslah berdoa. Kuasa kita, ya Allah. Doa itu ada senjata orang mukmin. Kita berdoa pada Allah, insya-Allah kita akan diberikan kejayaan yang sangat bermakna. Anak kita berjaya di dunia dan akhirat dan juga cemerlang dalam pelajaran, insya-Allah. Amin ya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita teruskan terlebih dahulu. Mungkin ada rakan-rakan kita yang dalam perjalanan, insya-Allah 8.10 kita mulakan untuk baca Yasin. Kepada mereka yang tidak ada gangguan teknikal suara yang bunyi-bunyi yang tidak mengganggu, bolehlah bersama-sama saya. Andai kata terganggu, jadi boleh tutup mic. Kalau tak terganggu, ayo bersama dengan saya kita baca secara live supaya kita dapat sama-sama lah mengimarahkan majlis baca Yasin kita pada malam ini. Terima kasih kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan yang bersama. Saya lihat di sini ada anak-anak kecil bersama dengan suami isteri, bersama dengan terima kasih saya ucapkan. Saya sangat hargai kerana inilah usaha kita yang kita mampu lakukan dan selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Asma Karam bila ma'ajazana as-sa'ulillahi lamul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما
أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعدادهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم الأرض الميتة وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا آلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة وولاية وهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبحواس الخروف وأسماء تامة وبما أزهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبحوالطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري بحار والعيون يا من خزائنه بين كاف والنون وعلم بنا كان قبل أن يكون
ونسألك الله أن تسلك بنا جاءة رضاك أن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك ورضاك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك أن خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمحابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعانا يا الله، استجب اللهم دعانا الرحمن، استجب اللهم دعانا الرحيم، استجب الله يا الله، استجب الله يا الله، استجب الله يا الله، استجب اللهم دعانا بحق فيك رجاءنا وادهنا في رهز لطفك المسود بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان المنافس عن كل مغموم، سبحان المنافس عن كل مديون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج الهموم، يا مفرج الفرج، يا مفرج الفرج، فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon dan mendadah tangan kepadamu ya Allah. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah, setelah kau memberikan kekuatan, ketabahan, sokongan, dorongan, dan kau memberikan kami kesabaran ya Allah. Kau berikan kami kekuatan dalam meneruskan perjalanan hidup ini ya Allah. Kau ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah. Kau berikanlah kejayaan kepada anak-anak ini ya Allah. Kau berikanlah kejayaan ini kepada anak ini ya Allah. Kau berikanlah kejayaan ini kepada anak-anak ini ya Allah, dalam peperiksaan PKSK dan UKKM dan juga peperiksaan lain ya Allah. Kau berikanlah kejayaan kepada mereka ya Allah. Kau berikan kejayaan kepada mereka ya Allah. Tempatkanlah mereka di sekolah berasrama penuh ya Allah. Tempatkan mereka di MRSM ya Allah, dan juga sekolah-sekolah terpilih ya Allah. Setelah mereka berkorban untuk melakukan yang terbaik, mereka melakukan segala pengorbanan ini ya Allah demi anak tercinta ya Allah, demi melihat mereka ini berjaya dunia dan akhirat ya Allah. Kau berikanlah perjalanan ini mudah untuk mereka dalam mereka menjawab peperiksaan itu ya Allah. Kau berikanlah mereka ini ketenangan dan juga fokus dalam mereka memberikan yang terbaik ya Allah. Kau mudahkanlah soalan-soalan itu ya Allah. Kau mudahkanlah segala-galanya ya Allah. Kau mudahkanlah segala-galanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon dan memanjat kesyukuran padamu ya Allah. Kau limpahilah rahmat kepadanya ya Allah. Kau berikanlah kejayaan ini sebagai tanda kasih-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah Tuhanku, kau jauhlah kesempitan daripada keluarga-keluarga ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau selamatkanlah perjalanan mereka yang akan menduduki UKKM dan PKSK ya Allah, pergi dan pulang ya Allah. Kau limpahilah rahmat kepada kehidupan mereka ini ya Allah. Kau mudahkan segala urusan mereka ya Allah. Kau berilah kejayaan yang sangat-sangat tidak disangka-sangka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berikanlah ketenangan buat mereka ini ya Allah, dalam mereka mencapai kejayaan yang diidam-idamkan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau memudahkanlah perolehan kami ya Allah. Kau mudahkanlah perjalanan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu besar dugaan buat mereka ya Allah. Kau pemudahkanlah ya Allah perjalanan. Kau selamatkanlah Malaysia ini ya Allah. Kau berikan kekuatan dan ketabahan kepada frontliner kami yang sedang berjuang siang dan malam ya Allah. Kau berikanlah mereka kekuatan, ketabahan dan kesabaran ya Allah.
Kau hapuskanlah COVID-19 wabak ini di Malaysia, khususnya amnya di seluruh dunia, ya Allah. Begitu besar dugaan ini buat kami, ya Allah. Berilah peluang kepada anak-anak ini untuk belajar bersemuka di sekolah, ya Allah. Kau pemudahkanlah guru-guru kami yang sedang berjuang untuk memastikan PDPR berjalan dengan jayanya, ya Allah. Kau berikanlah kekuatan kepada guru-guru kami, ya Allah. Kau berikan kekuatan kepada anak-anak ini untuk menuntut ilmu, ya Allah. Kau berikanlah segala kemudahan itu kepada ibu bapa yang berjuang bersama guru-guru mendidik anak-anak, ya Allah. Begitu hebat cabaran ini, ya Allah. Maka kau hapuskanlah COVID-19 ini, ya Allah. Supaya anak-anak ini boleh kembali ke sekolah dan belajar seperti biasa, ya Allah. Kau berikanlah kemudahan itu, ya Allah. Kau berikanlah segala-gala kebaikan itu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Begitu ramai ibu bapa yang terkesan akibat COVID-19, ya Allah. Ramai yang dibuang kerja, ya Allah. Kau luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Kau mudahkan perjalanan mencari rezeki kedua ibu bapa mereka, ya Allah. Begitu hebat ucapan ini, ya Allah. Berapa ramai di kalangan ibu bapa yang diberhentikan kerja, ya Allah. Kau mudahkanlah mereka, ya Allah. Kau mudahkan mereka, ya Allah. Kau mudahkan perjalanan hidup mereka, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami mohon padamu, ya Allah. Kau berikanlah kesihatan dan kembali kepada Tuan Haji Faizullah bin Buyung, ya Allah. Sahabat kami, penceramah Berita Harian, ya Allah, yang masih terlantar sakit akibat stroke, ya Allah. Kau berikanlah kesihatan dan pulihkanlah sakit dia, ya Allah. Kau berikan kebaikan segala, ya Allah. Aku tebuskan segala kebaikanku, ya Allah. Ya Allah. Untuk Haji Faizullah kembali pulih, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kau berikanlah kesihatan yang baik kepada kami sekeluarga, ya Allah. Lindungi kami, ya Allah. Lindungi kami, ya Allah. Lindungi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami memohon padamu, ya Allah. Kau perkenankan segala doa-doa kami pada malam ini, ya Allah. Kau doakanlah kami, ya Allah. Kau terimakanlah segala permohonan kami, ya Allah. Kau makbulkan segala doa-doa yang kami mohon padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami memohon padamu, ya Allah. Kami memohon padamu, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah. Istaghfirullah mala'ana, ya Allah. Istaghfirullah mala'ana rahman. Istaghfirullah mala'ana rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal minkum. Alhamdulillah, ya Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat bersama-sama membaca surah Yasin secara berjemaah dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon segala kekuatan. Semoga kita semua dipayungi olehnya, dan kita mengharap anak-anak kita ini akan menjadi anak yang soleh dan soleha, berjaya dunia dan akhirat. Itulah harapan kita. Dan pada malam ini, seperti mana saya katakan tadi di awal, sedikit pesanan sebenarnya. Tazkirah ni adalah pesanan kepada anak-anak kita. Teruskan anak-anak berdoa, jangan berputus asa. Setelah segala pengorbanan telah dilakukan oleh mak ayah kita, penceramah kita yang berkorban masa, berkorban idea, berkorban segala-galanya demi anak-anak. Anak-anak lakukan yang terbaik bukan saja untuk hari ini, tetapi adalah untuk bekalan hinggalah anak-anak dewasa.
Apabila anak-anak dewasa nanti, inilah yang menjadi inspirasi buat anak-anak. Cabaran kita pada hari ini tidak sama seperti tahun-tahun sebelum ini. Begitu hebatnya anak-anak kita berdepan sejak tahun 2020, yang mana UPSR tidak ada, dibatalkan. Ini antara satu cabaran untuk anak-anak, bukan mudah. InsyaAllah selepas ni kita akan dengarlah sedikit bicara daripada pesanan daripada sahabat saya, Cikgu Kalimi, Guru Besar SK Kelang Utama. InsyaAllah Cikgu Kalimi selepas ni saya nak minta ruang sedikit perkongsian pesanan kepada anak-anak kita. Mungkin tak lama, kita pun sama-sama lebih kurang. Dan saya bersyukur kerana Allah izinkan kita untuk siri yang kedua pada malam ini. Hampir 80 orang yang turut serta, syukur alhamdulillah. Sebab ini adalah sebahagian daripada usaha kita. Dalam senarai usaha-usaha kita, kita mengharapkan menjadi asbab kepada kejayaan anak-anak kita. Dalam anak-anak kita ini dan juga kita sini tuan-tuan dan puan-puan, kita berterusanlah buatlah bacaan Yasin ini secara berjamaah bersama dengan anak-anak dan juga suami dan isteri, supaya kita dapat satukan hati-hati kita dan juga kita dapat satukan keluarga kita. Di saat kita diuji dengan pelbagai keadaan, kita dapat duduk bersama, bersolat bersama. Ini hikmah. Ini hikmah di sebalik COVID-19. Kita dapat banyak luangkan masa di rumah, walaupun kita diuji di pejabat dan juga di tempat kerja, tetapi kita masih ada masa untuk bersama dengan keluarga yang kita cintai. Mudah-mudahan pada malam ini juga menjadi asbab anak-anak ini akan menjadi contoh kepada rakan-rakan yang lain yang akan berjaya dalam pelajaran, menjadi pelajar yang hebat, luar biasa, insyaAllah. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, sedikit ingatan saya juga, saya ingatkan pada anak-anak. Kita melihat kepada satu cerita. Saya membawakan satu cerita apabila kita nak tahu macam mana doa kita dimakbulkan. Apakah antara amalan-amalan yang kita boleh lakukan. Cikgu harapkan anak-anak mendengar sedikit cerita tentang seorang pembakar roti, seorang pembakar roti dan juga seorang imam. Imam yang sangat masyhur satu ketika dahulu di tanah Arab. Imam ini sangat masyhur, seorang yang peneriwayat hadis, beribu-ribu hadis yang telah diciptanya. Dan apa yang berlaku pada satu malam, imam tersebut telah mendapat seakan-akan mimpi, yang mana beliau perlu pergi ke satu perjalanan yang jauh di sebuah perkampungan atas sebab yang sukar untuk dijangka. Tetapi itu adalah seperti seakan-akan supaya beliau meneruskan, sebab kadang-kadang dia dipanggil, kalau kita melibatkan bila Rasulullah dan juga Nabi-Nabi, antaranya wahyu lah. Tetapi yang ini daripada mimpi dan sebagainya, satu daripada perasaan yang perlu diteruskan, insyaAllah. Jadi apa yang berlaku pada ketika itu, imam tersebut telah berjalan sejauh beratus kilometer daripada kampung ke kampung, daripada bandar ke bandar, sampailah ke desa. Dan sampai ke satu ketika dia telah sampai ke sebuah kampung, dan perkampungan itu adanya masjid waktu isyak dan beliau bersolat. Ketika dia bersolat dan keadaan tenang, dan selepas selesai dia telah ditegur oleh seorang pemerhati di tempat tersebut, mengatakan bahawa beliau tidak boleh tidur di masjid itu bagi mengelakkan kecurian dan sebagainya. Jadi beliau ingin meneruskan perjalanan di waktu malam tersebut. Kemudian ditegur oleh seorang pembakar roti, seorang sahabat menegur, kenapa ingin berjalan jauh, berehat dahulu di rumah saya walaupun tidak boleh dapat berehat di masjid. Dan mereka pun pulang ke rumah pembakar roti tersebut. Pembakar roti tersebut berbual panjang pada ketika itu sebelum beliau tidur. Jadi di situlah perkongsian, penceritaan, sehinggalah pada jam 4 pagi, lebih kurang awal pagi, imam tersebut dikejutkan dengan bunyi sesuatu yang agak pelik di dapur. Rupanya pembakar roti tersebut tengah sibuk untuk membuat roti, dan imam tersebut tidak tahu yang lelaki itu adalah pembakar roti. Jadi di situ bertanyalah imam kepada pembakar roti tersebut,
Aku melihat sejak di masjid tadi sehinggalah kita berbual, aku terlihat kamu terkumat kamit di bibir kamu. Apa yang kamu baca sehinggakan kamu leka dengan bacaan tersebut? Apa yang membuatkan kamu membaca? Apakah bacaan kamu? Jadi bercakaplah pula pembakar roti tersebut. Sebenarnya apa yang aku baca ini adalah dengan beristighfar. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Imam itu bertanya kembali, apa yang kamu dapat daripada mengamalkan istighfar? Apa yang kau baca? Apa yang kau dapat daripada bacaan tersebut? Lalu pembakar roti mengatakan bahawa segala yang aku hajati, segala yang terlintas di fikiranku dan hatiku, Allah telah makbulkan. Hanya satu saja yang Allah belum makbulkan. Maka imam tu bertanya, apa yang belum dimakbulkan wahai sahabat? Aku ingin bertemu dengan seorang imam yang banyak meriwayatkan hadis. Yang aku dengar, aku baca, tetapi aku tak pernah mengenali dan berjumpa dengan dia. Siapakah imam yang ingin kau ketemui wahai sahabat? Bertanya imam itu kepada pembakar roti. Imam yang aku ketemu itu adalah Imam Hambali. Anak-anak cikgu kasih sekalian, Allah telah datangkan Imam Hambali terus ke rumah seorang pembakar roti. Daripada amalan dia beristighfar setiap masa. Allah penuhi hajat dia walaupun dia hanya seorang pembakar roti. Tetapi kerana amalan dia telah membawa seorang imam yang begitu masyhur, iaitu dikenali sebagai Imam Ahmad Hanbal ataupun dipanggil sebagai Imam Hambali. Jadi anak-anak dikasih sekalian, beramallah berterusan, banyakkan berzikrullah. Di samping kita menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, kita bersolat secara hajat dan juga solat-solat yang sunat. Anak-anak jangan lupa untuk berzikir, banyakkan beristighfar, berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Lekakan bibir kita ini dengan mengucap benda-benda yang baik, kerana setiap apa yang kita ucap itu sebenarnya doa. Ianya akan jelas di hati kita, akan menjadikan kita seorang anak yang soleh dan soleha dan juga berjaya dunia dan akhirat. Ini juga adalah merupakan amalan cikgu dalam kehidupan harian. Jadi anak-anak buatlah semampu kita boleh. Kalau kita jadikan juga Al-Quran sebagai pegangan hidup, bacalah walaupun satu ayat. Tengoklah Al-Quran itu. Walaupun bukan secara kitab, tetapi boleh secara digital. Banyak begitu ya anak-anak. Letakkan earphone anak-anak di telinga, dengarlah daripada YouTube tentang bacaan Al-Quran sampai anak-anak belajar dan sebagainya. Belajar sambil mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Letakkan di telinga kita. Ingat sebelum tidur, anak-anak, biarlah apa yang kita dengar itu adalah kalimah Allah. Sebelum kita tidur, biarlah apa yang kita dengar itu adalah apa yang baik-baik. Kalimah Allah itu daripada pembacaan Al-Quran sebelum kita tidur. Ada yang mengatakan bacalah surah Al-Mulk dan banyak lagi surah-surah amalan yang boleh kita baca. Cikgu juga adalah beberapa surah-surah amalan. Antara contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Anak-anak, amalkan surah ini, surah Al-Hasy. Nanti anak-anak boleh dapatkan surah-surah amalan ini antaranya. Kerana kita akan dilindungi oleh Allah SWT antara syisyaq kepada keesokan harinya, sehinggalah keesokan harinya kepada malamnya. Dilindungi kita dan ditempatkan di syurga Allah SWT. InsyaAllah kita berusaha, selebihnya Allah yang akan menentukan amalan-amalan kita ini diterima ataupun tidak. Jadi anak-anak, itu adalah sedikit pesanan daripada cikgu. Cikgu sukalah, terima kasih pada Cikgu Kalimi. Cikgu Kalimi merupakan salah seorang sahabat saya yang begitu saya hormati dan segani. Beliau juga merupakan seorang penceramah yang versatile. Di samping beliau berceramah, dia menyelitkan kata-kata motivasi,
dan juga inspirasi kepada anak-anak. Jadi anak-anak, pada malam ini kita dengarkan seketika. Kita dengar pesanan daripada sahabat saya, Cikgu Kalimi. Cikgu Kalimi, cikgu minta maaf tadi sepanjang bacaan Yasin tadi ada gangguan sedikit. Memang cikgu pun ada sebab cikgu dah beberapa minggu ini demam. Jadi saringan awal cikgu negatif COVID. Dan cikgu pula akan buat saringan yang kedua pada hujung minggu, pada awal 4 hari bulan 2, saringan kedua. Jadi kat situ doakan cikgu juga negatif keputusan dia. Jadi insyaAllah, jadi agak demam dia terganggu sedikit dalam bacaan dan juga di semasa cikgu membacakan doa tadi. Jadi dengan itu saya persilakan terima kasih Cikgu Kalimi untuk sama-sama lah untuk kita bersama dengan anak-anak kita dan juga ibu bapa yang turut serta pada malam. Dipersilakan Cikgu Kalimi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada sahabat saya Cikgu Zuraidi Komari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa tu'sir. Yang saya hormati Cikgu Zuraidi, juga para pembantunya, keluarga dan juga isteri beliau. Yang saya hormati semua yang telah pun berada dalam sesi bacaan Yasin sebentar tadi selama lebih kurang pukul 8 tadi hingga 8.48 sekarang. Tentunya mak dan ayah dan para peserta. Tadi saya tengok sampai 88 orang. Dan pada masa yang sama sebenarnya kita semua bertuah dan bersyukur kerana dapat jumpa pada sesi seperti ini. Ini ialah sesi yang kedua, tetapi saya sempat bersama untuk kali pertama. Dan saya berasa sangat teruja, sangat berbeza dan sangat bersyukur kerana saya juga termasuk dalam kategori mendapat manfaat daripada pertemuan pada malam ini. Bagaimana Cikgu Zuraidi menggunakan segala pengalamannya berjuang dalam bidang pendidikan dan pada masa yang sama kelainan kerana di sini bukan saja bacaan Yasin tetapi dengan motivasi, dengan maklumat yang berterusan. Kita ada grup Telegram yang mana sekarang ini hampir 300 hingga 400 orang dan penyertaan tadi pun mencecah hingga 88 orang. Jadi untuk makluman seperti yang telah diterangkan tadi, sebenarnya Cikgu Zuraidi kita akan ada sedikit perbezaan sebab tempoh hari kita banyak kepada PKSK iaitu memang di bawah Kementerian Pendidikan. Tetapi untuk yang akan datang ni ialah UKKM, Ujian Kecenderungan Kemasukan MRSM. Apatah lagi dia melibatkan sesi yang kedua apabila yang pertama tadi sebahagian besar telah pun selesai dan apabila pandemik COVID-19 agak serius, kita stop dan seperti yang Cikgu Zuraidi tadi sebutkan, ini dianggap sebagai fasa yang kedua. Jadi bersyukurlah sekurang-kurangnya anak-anak diterima untuk satu lagi pentaksiran. Dan istimewanya UKKM ini kebanyakan lokasinya ialah berada di MRSM itu sendiri. Dan sepanjang ujian ataupun pentaksiran selama 5 hari tersebut, banyak yang cikgu berkongsi peluang. Kebetulan cikgu juga berada di lokasi. Ada yang pergi ke Gemencir, ada yang pergi Pasir Salak, ada yang pergi Muar Johor. Dan perkara yang sama akan diteruskan kepada mereka yang layak. Jadi secara umumnya untuk ujian kecenderungan MRSM ni berbeza sedikit sebab dia tidak ada artikulasi penulisan. Dan memang seperti mana contoh ataupun nama itu sendiri, Maktab Rendah Sains Mara, dia akan fokus kepada subjek matematik, sains, bahasa Inggeris dan kepribadian. Jadi kalau pandangan cikgu lah daripada rakan-rakan yang telah pun selesai, matematik, sains dan bahasa Inggeris tu macam kita UPSR. Dia subjek. Dia cerita pasal pengetahuan dan pemahaman. Apa yang kita belajar dalam kelas, itulah yang akan keluar. Cuma kemungkinan banyak kepada kebat. Seperti Cikgu Zuraidi punya bidang, peratus, pecahan, wang, nisbah. Untuk sains pun juga sebegitu dan cikgu jangkalah. Kebanyakannya ialah apa yang kita dah belajar dalam kelas, cuma mungkin dalam bentuk kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Dan pada masa yang sama, kita ada lebih kurang 54 MRSM di seluruh negara. Yang mana dia ada pecahan premier. Contohnya, sebagai contoh yang berada dekat dengan kita, Selangor, Kuala Lumpur dekat dengan Kuala Lumpur Baru, itu ialah premier. Kemudian ada yang akan pergi ke MRSM Gemencir Negeri Sembilan, itu adalah Ulul Albab. Ada 5 Ulul Albab ni, yang mana Ulul Albab ini dia sekali dengan STEM, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan juga
tafsir Al-Quran sebanyak 30 juzuk. Kemudian ada juga yang Dwi Sijil IGCSE yang mana dia cenderung kepada bahasa Inggeris. Jadi sebagai contoh, ini adalah satu ruang kepada murid-murid untuk tingkatan 1 yang mana dipecahkan kepada bidang-bidang yang kita cenderung ke arahnya. Contohnya kita ada 27 prima yang biasa, kita ada 3 yang bitara. Yang bitara ni kebanyakannya ialah tingkatan 4 akan masuk ke Alur Gajah, Melaka sebagai contoh. Jadi apa juga yang kita akan terima nanti, sama ada yang prima ataupun mungkin ulul albab ataupun Dwi Sijil IGCSE, tentunya ini ialah lorongan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, kepada anak-anak tingkatan 1 nanti. Di samping kita mencuba telah pun selesai PKSK, kali ini giliran untuk UKKM. Dan begitu juga yang Cikgu Zuraidi sebutkan tadi, sebahagian besar lokasi tersebut agak jauh. Jadi sekarang mak dan ayah telah pun menguruskan untuk bergerak merentasi daerah, merentasi negeri. Untuk makluman, contohnya ada yang ke Perak, bermakna ada anak-anak akan berkereta dengan ibu dan ayah ke negeri Perak. Jauh tu. Ke Johor, ke Melaka. Jadi bukan sahaja perkara yang mudah kerana akan menduduki pentaksiran seperti tempoh hari PKSK, tetapi menempuh perjalanan dan pengorbanan mak ayah ini memang tidak ternilai oleh kita. Jadi dengan kata lain, hari ini ialah satu medan yang mana kita merafakkan kesyukuran kita, tetapi teruskan berdoa kepada Allah SWT supaya kita diberikan kesihatan. Bukan saja kita, mak ayah kita, negara kita, keadaan sekeliling kita. Dan pada masa yang sama, kita juga terus berdoa supaya kemungkinan besar, kalau kita terus berdoa seperti yang Cikgu Zuraidi tadi share, kemungkinan soalan-soalan yang kita akan tempuhi nanti bukan mudah, tetapi kebetulan kita dah bincang, kebetulan kita dah semak. Jadi itulah antara rezeki yang kita harap-harapkan selepas ini. Dan akhirnya kita terus berdoa supaya panel pemilih, orang-orang, pegawai-pegawai yang berada di kementerian untuk PKSK, pegawai-pegawai yang berada di MARA, Maktab Rendah Sains Marani Kendalian Kementerian Luar Bandar, MARA, maka kita berharap supaya mereka juga diberi kesihatan, diberikan petunjuk untuk memilih kita menjadi calon kemasukan sama ada SBP ataupun MRSM. Ditakdirkan kita dapat dua-dua rezeki Allah SWT. Kita terus berdoa untuk kita membuat pilihan yang terbaik, sama ada SBP ataupun MRSM. Boleh rujuk kepada guru-guru, rujuk kepada mak ayah ataupun saudara mara yang pernah melalui pengalaman di SBP dan MRSM. Dan kita juga kena bersedia. Diandaikan bahawa permohonan kita tu tidak berjaya ataupun belum berjaya, ataupun mungkin kita akan bersekolah di sekolah biasa sahaja, kita mesti ada satu motivasi yang berterusan. Jadi pada masa yang sama, hari ini saya secara peribadi mengucapkan jutaan penghargaan dan terima kasih kepada sahabat saya, dan tadi juga dalam doa diselitkan untuk kesihatan dan kesejahteraan sahabat kami, Tuan Haji Faizullah Buyung, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Melawati 2, yang mana kami sejalan dan seiring dalam mendebani pendidikan yang terdahulu, dan pada ketika ini beliau sedang diuji dengan ujian kesihatan yang agak serius. Jadi marilah kita sama-sama, kerana tentunya dalam ramai-ramai dalam kalangan kita malam Jumaat pula tu akan yang diangkat tanpa hijab kemungkinan, mana-mana doa-doa kita, mana-mana harapan kita untuk dimakbulkan oleh Allah SWT. Dengan kata lain, malam ni malam yang hebat, malam ni malam yang sangat bersejarah bagi diri saya, malam yang mungkin saya sendiri akan kenang sebagai satu pertemuan, dan kemudian kita akan lengkapkan nanti dengan nasihat-nasihat daripada Cikgu Zuraidi tadi, kita amalkan, dan insya-Allah yang baik-baik saja akan bersama dengan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan kekal sihat, teruskan kekal untuk berbuat baik, teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Bye-bye. Silakan Cikgu Zuraidi. Terima kasih sahabat saya, Cikgu. Perkongsian, nasihat, dorongan, dukungan, motivasi, inspirasi yang begitu bermakna buat anak-anak kita. Terima kasih pada semua, terima kasih pada semua kepada ibu bapa yang masih lagi setia lebih kurang sejam lebih kita bersama pada malam ini. Terima kasih pada sahabat saya Cikgu Kalimi atas perkongsian yang sangat bermakna. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bertemu lagi di
masa yang akan datang mungkin kita akan bertemu di persada yang paling tinggi satu hari nanti, insyaAllah. Cikgu sentiasa mendoakan anak-anak berjaya dunia dan akhirat. Buat yang terbaik, pastikan ingat pesanan mak ayah kita, hormati mak ayah kita, sayangi mereka, lihat wajah mereka, perhatikan mereka dan sayang, peluk mereka, luangkan masa dengan mereka, bertekurlah dengan mak ayah kita yang mungkin satu kita dulu dengan akad kesibukan kita tak berpeluang, tapi pada hari ini kita berpeluang untuk bersama-sama dengan mak ayah kita yang lebih rapat dan juga lebih penuh dengan kasih sayang. Jadi gunakan peluang ini untuk kita luangkan bersama. Saya tahu ada ibu bapa yang agak kecewa sebab tidak dapat ikut serta ke lokasi UKKM sebab atas faktor peraturan, melibatkan peraturan yang kata tak boleh ke 2 orang seorang anak. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah ajukan pertanyaan tersebut di balai polis. Mungkin mereka ada cara sebab perjalanan jauh mungkin risiko. Daripada risiko mungkin suami yang mungkin takut dia tertidur. Jadi isteri dah boleh temankan, anak mungkin tertidur keletihan, perjalanan jauh. Jadi cuba dapatkan perhatian pihak polis untuk meminta sedikit kelonggaran. Saya percaya kalau kita berbincang, cakap elok-elok, saya rasa mereka pun nampak anak kita pun berpakaian sekolah lengkap untuk menduduki UKKM. Saya percaya ada budi bicara kat situ. Saya faham mak ayah ni kalau boleh dua-dua nak pergi. Saya tahu mesti punya sebab dia nak bagi ke semangat pada anak-anaknya. Jadi itu sebab kita anak-anak ni kadang begitu rapat dengan maknya. Dengan ayahnya bukan tak rapat, tetapi mungkin di situ agak malu sedikit, khususnya perempuan. Jadi begitu juga yang lelaki, dia rapat dengan mak dia ataupun ayah dia begitu rapat. Jadi begitulah, kalau boleh cuba dapatkan kepastian daripada pihak polis kalau untuk anak ini supaya dilibatkan risiko dan perjalanan yang begitu jauh. Jadi cubalah bincang elok, insya-Allah Allah mudahkan. Kalau kita bertanya, insya-Allah ada jalan penyelesaiannya, insya-Allah. Baik, terima kasih baik kepada semua dan InsyaAllah kita akan bertemu lagi di satu hari nanti di masa ini. Kepada anak-anak, mungkin ini juga lah hari itu kita dah hari terakhir anak-anak begitu sedih sebab kita tamat selepas 3 sesi Cikgu Kalimi 3 sesi. Anak-anak ni rasa hibur sangat dah berpisah dengan guru-guru yang mengajar untuk PKSK dari KKM, Cikgu Kalimi, Cikgu Zuraidi, Cikgu Muzaffar dan Cikgu Harry. Jadi Alhamdulillah ini merupakan mungkin saat akhir untuk kita secara bersemuka dalam bentuk dalam talian. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi. Kita jumpa lagi insyaAllah. Semoga dimakbulkan oleh Allah Ta'ala setiap apa yang kita pohon dan kita doakan, insyaAllah. Terima kasih kepada semua, insyaAllah dipermudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi insyaAllah. Salam. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bagi kasih sayang. Semua cikgu. Okey, insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Terima kasih semua. InsyaAllah. Terima kasih, Cikgu. Okay, terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi Terima kasih cikgu. Okey, sama.